Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan negara majmuk dan ia didiami oleh pelbagai kaum. Kaum Melayu, majoritinya, Cina, India dan lain-lain. Umumnya kita tahu negara yang mempunyai masyarakat majmuk ni memang nak tak nak akan hadapi masalah perkauman lah. Sebagai contoh kita boleh tengok Afrika Selatan, Amerika Syarikat dan negara kita sendiri. Macam baru-baru ni ada isu tentang isu Jawi, isu Tanglong dan sebagainya. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab seperti NGO haruslah memainkan peranan untuk menyempurnakan masyarakat majmuk di Malaysia ini. NGO yang kami fokuskan dalam kajian ini adalah rukun tetangga. Seperti yang kita tahu, fungsi umum rukun tetangga adalah memastikan keselamatan penduduk di kawasan kejiranan tertentu dalam melaksanakan program kejiranan dan aktiviti berasaskan pembangunan komuniti serta pendidikan sosial dan sukan untuk meningkatkan hubungan antara kaum dan komuniti setempat. Jadi dalam kajian ini, kami bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian penubuhan rukun tetangga dalam konteks hubungan etnik. Jadi objektif atau persoalan kajian dalam kajian ini adalah peranan rukun tetangga dalam mengukuhkan perpaduan dan integrasi kaum serta cabaran yang dihadapi oleh rukun tetangga dalam menumpangi isu antara kaum. Dalam usaha kami untuk menyiapkan tugasan ini, kami telah menelaah dan meneliti pelbagai kaedah untuk kami mencari maklumat serta menjadikan sumber untuk menyiapkan tugasan ini. Hasil dari perbincangan, kami telah menetapkan yang pertama iaitu rujukan laman sesawang dan juga rujukan perpustakaan sebagai kaedah yang akan digunakan dalam kajian kami. Untuk kaedah yang pertama iaitu kaedah laman sesawang. Melalui kaedah ini, kami telah menggunakan internet sebagai salah satu cara untuk mengakses laman sesawang. Antara laman sesawang yang telah kami layari ialah Google Scholar. Melalui laman web ini, kami telah mendapat sejumlah data yang tepat lagikan terkini. Hal ini demikian kerana melalui penggunaan internet, data dan sumber yang kami peroleh berentasi masa dan juga zaman. Oleh itu, kami dapat melakukan pelbagai perbandingan di antara seperti zaman 80-an, 90-an dan juga tahun 2000 untuk mendapatkan satu skop yang lebih menyeluruh dan mendapatkan gambar yang lebih jelas. Apakah kajian kami ini arah tujunya di mana? Oleh itu, kaedah kajian ini amatlah efektif untuk tajuk kami. Kaedah kedua yang telah kami gunakan untuk menyiapkan kajian ini adalah kaedah rujukan perpustakaan. Kami telah mencari buku di perpustakaan untuk dijadikan sebagai sumber bagi kajian kami. Dengan menggunakan cara ini, kami boleh mendapat sumber yang tepat dan telus serta sahih untuk kajian kami. Kenapa saya mengatakan bahawa sumber ini boleh dipercayai? Adakah anda tahu? Okey. Melalui kaedah kajian ini, kita boleh mendapatkan sumber yang telus kerana buku-buku dan artikel jurnal telah diedit dan diaudit oleh editor-editor yang berpengalaman dan boleh dipercayai. Seterusnya, kami akan membincangkan berkaitan dapatan kajian. Dalam dapatan kajian, kami akan menerangkan berkaitan peranan rukun tetangga dalam mengukuhkan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum dan juga cabaran rukun tetangga dalam mendepani isu antara kaum. Antara peranan rukun tetangga dalam mengukuhkan semangat perpaduan dan integrasi kaum adalah dengan menekankan semangat keharmonian dalam kalangan anggota masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelbagai aktiviti kemasyarakatan seperti menganjurkan rumah terbuka, mengadakan aktiviti gotong royong dan juga mempraktikkan budaya kunjung mengunjungi antara satu sama lain. Selain itu, rukun tetangga mampu menjadi pengantara dalam menyelesaikan perselisihan dalam kalangan anggota masyarakat. Hal ini demikian kerana rukun tetangga mampu menjadi sebuah pihak yang neutral dan mengadili sesuatu perselisihan tanpa memilih kasih sesebelah pihak. Di samping itu, rukun tetangga berperanan untuk membendung pelbagai gejala sosial dan kegiatan jenayah yang berlaku dalam sesebuah masyarakat menerusi skim penundaan sukarela.
Skim penodaan sukarela terdiri daripada ahli-ahli yang berbagai kaum dan mampu bekerjasama secara menyeluruh untuk mencapai objektif mereka. Seterusnya, antara cabaran yang dihadapi oleh rukun tangga dalam mendepani isu antara kaum, yang pertama ialah isu kepimpinan. Terdapat sesetengah individu ataupun ahli rukun tangga yang memegang jawatan seperti pengerusi ataupun ahli jawatan kuasa. Mereka ini mempunyai kepentingan peribadi dan agenda serta motif yang tersendiri dalam rukun tangga. Perkara ini telah menyebabkan mereka mengabaikan tanggungjawab mereka dan peranan mereka dalam rukun tangga. Hal ini telah menyebabkan program ataupun aktiviti yang dijalankan oleh rukun tangga tidak dapat dijalankan dengan jaya. Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh rukun tangga ialah terdapat unsur ataupun elemen politik di dalam rukun tangga. Hal ini dapat dibuktikan apabila terdapatnya majlis perasmian bagi sesebuah aktiviti ataupun program yang diajukan oleh rukun tangga. Perasminya ialah orang yang terdiri daripada individu yang mempunyai pengaruh politik ataupun orang yang berkepentingan politik. Apabila perkara ini terjadi, masyarakat ataupun penduduk yang mempunyai ideologi politik yang bertentangan dengan individu tersebut akan memboikot dan tidak menghadirkan diri ataupun melibatkan diri dengan program tersebut. Cabaran seterusnya ialah konsep demokrasi ketika waktu pemilihan ahli jawatankuasa rukun tangga kurang diamalkan. Hal ini telah menyebabkan ahli-ahli bersikap berpuak-puak. Perkara ini telah menyebabkan ataupun menunjukkan bahawa ahli-ahli rukun tangga itu sendiri tidak mempunyai kerjasama yang mantap dan persefahaman yang teguh. Perkara ini akan menyebabkan ataupun memberi kesan terhadap program-program atau matlamat yang akan dibawa oleh rukun tangga itu sendiri. Dan cabaran yang terakhir ialah masalah masyarakat yang kurang pengetahuan tentang rukun tangga. Hal ini terjadi pada kawasan rukun tangga yang kurang aktif. Apabila masyarakat kurang pengetahuan tentang rukun tangga, hal ini menyebabkan pelibatan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh rukun tangga itu sendiri kurang. Hal ini telah menyebabkan matlamat dan objektif yang hendak dibawa oleh rukun tangga itu tidak akan tercapai sekiranya masyarakat tidak melibatkan diri dengan mana-mana aktiviti yang dilaksanakan oleh rukun tangga. Melalui kajian ini, boleh didapati banyak aktiviti dan promosi telah dilancarkan di bawah nama rukun tetangga untuk mendorong kesepaduan sosial dalam kalangan penduduk Malaysia. Dengan itu, amalan saling mengenali jiran boleh diamalkan dalam kalangan mereka setiap hari, dan ini boleh memberi peluang kepada mereka untuk mendalami pengetahuan mereka tentang adat resan, tradisi budaya dan pantara yang diamalkan oleh jiran mereka yang berasal daripada etnik yang berlainan. Selain itu, melalui jurnal artikel yang kami kaji, kami juga boleh mendapati bahawa rukun tetangga juga memainkan peranan yang amat penting dalam mewujudkan dan mengekalkan keamanan antara pelbagai etnik dalam konteks Malaysia. Contohnya, skim rondaan sukarela yang terdiri daripada berbagai etnik telah dilancarkan di bawah nama rukun tetangga untuk menjamin dan mengawal keselamatan di kawasan tetangga tersebut. Bahkan, semua pihak haruslah terus berusaha dan menyokong serta menjayakan dasar-dasar yang dilancarkan oleh rukun tetangga untuk terus memajukan semangat kesepaduan sosial di Malaysia. Sebelum ini, kami telah menyebut bahawa cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rukun tetangga dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Jadi, apakah langkah-langkah yang boleh diimplementasikan untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut? Langkah yang pertama sekali adalah untuk mendapat dan mengumpul sokongan dan pendapat daripada semua ahli sebelum pelantikan ahli jabatan kuasa. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan sokongan daripada semua ahli, maka ahli-ahli akan bekerjasama dan bersatu padu dalam operasi rukun tetangga. Langkah kedua adalah untuk melantik pemimpin atau ahli jawatan kuasa yang bergaya kepimpinan yang baik dan bertanggungjawab. Hal ini dikatakan demikian kerana pemimpin boleh mengumpul pendapat ahli-ahli yang berbeza
dan menyatu padukan mereka ke arah maklumat yang sama. Selain itu, pemimpin yang baik juga akan menolak segala rasuah atau sifat-sifat yang berelemen politik supaya rukun tetangga akan bersifat neutral dalam aspek politik dan tidak menerap segala elemen-elemen politik ke dalam organisasi mereka. Langkah yang terakhir adalah untuk membuat promosi melalui poster atau kempen. Kempen-kempen dan ceramah boleh diadakan di kawasan sekolah supaya budak-budak atau pelajar boleh lebih memahami operasi tentang rukun tetangga. Jadi, apakah kepentingan kajian kita terhadap rukun tetangga ini? Kajian ini penting untuk menghargai dan mendalami usaha-usaha yang dilakukan oleh rukun tetangga dalam menyatu padukan masyarakat majmuk di negara ini. Perbezaan antara etnik ini merupakan salah satu faktor yang boleh menimbulkan permasalahan antara kaum sekiranya tidak ada pendekatan daripada satu organisasi untuk kontrol dia. Peranan rukun tetangga dalam menyatu padukan masyarakat yang majmuk ini bukanlah semudah yang seperti kita fikirkan dan sentiasa diwarisi oleh cabaran-cabaran yang tertentu.